Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya. Pada malam ini kita masih diberi ruang waktu, diberi kesihatan, masih lagi diberi nyawa untuk terus hidup, untuk kita merasai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Antara nikmat yang besar Allah beri kepada kita nikmat iman dan Islam. Tidak sekadar nikmat iman dan Islam, Allah kurniakan kepada kita nikmat merasai kelazatan, merasai kehebatan beramal soleh. Nikmat iman dan Islam ramai yang dapat. Dekat dunia ni hampir 1 bilion terdiri daripada orang yang dapat iman, yang dapat Islam. Tapi seluruh umat Islam di seluruh dunia, termasuklah di tanah air kita khususnya, yang dapat nikmat beramal soleh ini masih tak ramai. Kalau ramai yang dapat, saya rasa surau An-Naim ini tak cukup tempat, kena besarkan lagi, ataupun mungkin dipindahkan, bereka-eka tanah diperlukan. Tapi alhamdulillah, bersyukur pada Allah, ala kulli hal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini nikmat istiqamah terhadap agama. Kita doakan kepada mereka yang sukar nak dapat, masih lagi belum dapat hidayah sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak datang berjemaah, yang tak datang majlis ilmu, yang masih lagi tidak mengerjakan solat dan seumpamanya, kita doakan mereka, moga-moga mereka merasai nikmat seperti mana apa yang kita rasakan pada malam ini, insya-Allah. Dan kita yang merasai nikmat amal saleh ini, justru itu kita perlu minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu di dalam musnadnya, yang mana hadis yang diriwayatkan ini yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Anas berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru ad-du'a ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa demikian. Nabi banyak membaca doa ini, ataupun banyak memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang disebutkan, iaitu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, yang bermaksud wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Ini yang Nabi SAW doa, tuan-tuan. Sebab apa? Minta kita ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan tegar melakukan amal saleh, minta Allah istiqamahkan hati kita. Jangan sampai Allah tarik nikmat ini, takut-takut penghujungnya menjadi benda yang tak baik.
Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la ya'malu fima yara an-nasu 'amala ahli an-nar wa huwa ahli al-jannah wa huwa min ahli an-nar. Nabi kata, ada hamba Allah, dia beramal dengan amalan sehingga manusia di sekelilingnya melihat, ya, yang menyatakan bahawa dia ni ahli syurga. Sehingga orang mengatakan dia ni beramal seperti mana amalan ahli syurga, tetapi hakikatnya dia adalah ahli neraka. Wa ya'malu amalan fima yaran nas amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Ada pula hamba Allah yang buat perbuatan terkutuk sehingga orang kata dia ni melakukan perbuatan ahli neraka, dia ni masuk neraka lah, sehingga orang cakap macam tu, perbuatannya secara zahir suka buat maksiat. Wa huwa min ahli jannah, sedangkan dia adalah ahli syurga. Dan Nabi SAW menyatakan, wa innamal a'malu bil khawatib, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung ataupun dinilai pada penghujung nyawa kita, tuan-tuan. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan bagaimana seseorang itu yang mana boleh menerima risiko, berubah hati, berubah keadaan daripada orang yang beriman pada penghujungnya menjadi tidak beriman. Ada juga mereka yang pada awalnya tidak beriman, pada penghujungnya Allah beri hidayat menjadi orang beriman, akhirnya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita menjaga amal, pentingnya kita menjaga istiqamah, ikhlaskan dalam ibadah. Sambil itu kita berdoa pada Allah, jangan jadi seperti mana yang Nabi sebut, ada segelintir hamba Allah beramal saleh pada permulaannya, pada penghujungnya dia beramal bukan orang saleh, melakukan perbuatan ahli maksiat, akhirnya mati dalam keadaan sebagai ahli maksiat, maka tempatnya berada di neraka. Sebab itulah Nabi ajar kita, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi baca ni tuan-tuan, Nabi tak perlukan doa ni. Nabi tak perlukan doa ni. Pasal apa? Sebab Nabi ni Allah Subhanahu wa taala jaga dia daripada perbuatan dosa. Nabi tak mungkin buat dosa, Nabi tak mungkin buat nista. Dan Allah juga jaga Nabi daripada kekufuran. Tak mungkin Nabi jadi Nabi, pada hujung Nabi jadi jahat, tak mungkin. Tapi Nabi kata, Anas kata, Nabi baca doa ni banyak kali. Pasal apa? Untuk kita dengar, untuk kita hayati, untuk kita amalkan. Maksudnya kebaikannya kembali kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan doa ni. Tak hafal lah, cari kat internet, insya-Allah banyak. Sempat nanti lepas semayang ni jumpa saya, kita boleh catat sikit macam mana ke, ataupun kita cari kat internet, kita snap, kongsikan dekat WhatsApp group. Itu lebih baik, supaya apa? Sama-sama kita amalkan, bagi tahu kat family kita. Pasal apa? Untuk menjaga keimanan perlu ada usaha dan perlu ada doa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan insya-Allah kita akan masuk pada malam ini, iaitu hadis yang ke-52. Ya, hadis yang ke-52 kalau ikut buku terjemahan itu. Ya. Baik, itu disebutkan, ya, hadis yang ke-52, iaitu kita masuk bab yang menceritakan tentang babu awqatin nahyi, iaitu bab yang menceritakan tentang waktu-waktu yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan salat. Waktu yang dilarang ini yang disebut oleh para ulama, terutamanya ulama mazhab Syafi'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita melakukan ataupun melaksanakan sebahagian salat pada waktu-waktu yang disebutkan. Yang disebutkan dalam hadis, dan begitu juga disebutkan dalam kitab-kitab fiqh berdasarkan rujukan istidlal daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darain. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala syahida 'indi rijalun mardiyuna wa ardahum 'indi Umar.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada beberapa orang yang diredai memberi penyaksian kepada aku, iaitu Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melaksanakan salat selepas salat subuh sehinggalah terbit matahari, dan selepas asar sehinggalah terbenam matahari. Hadis riwayat dalam lafaz Imam Bukhari. Baik, kita baca terus pada hadis yang ke-53, lebih kurang makna juga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Rawahul Bukhari. Ya. Baik, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda, tidak ada salat selepas salat subuh sehingga terangkatnya matahari, dan tidak ada salat selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, ini hadis yang disebutkan. Kedua-dua hadis ini dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang sahih, yang tidak diragui, ya, iaitu waktu yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapakah waktu-waktu ini dilarang, tuan-tuan? Sebab waktu-waktu ini merupakan waktu yang mana dilaksanakan oleh penyembah berhala ataupun penganut bukan Islam. Mereka melaksanakan solat seperti ini pada waktu ini. So, contohnya agama Majusi, dia solat pada matahari tegak sebelum tergelincir. Begitu juga ketika mana matahari sedang naik. Dan ada beberapa waktu lagi yang mana waktu-waktu ini merupakan waktu yang mana orang-orang bukan Islam mengerjakan ibadah mereka. Jadi Nabi SAW dalam bab ibadah ini sangat-sangat peka dan sangat-sangat sensitif, yang mana tidak mahu menyerupai mana-mana upacara agama yang lain sekalipun. Dalam bab ibadah terutamanya, Nabi sangat-sangat berjaga-jaga. Sudah tentulah apa yang Nabi berjaga-jaga ini, datangnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas, hadis yang ke-52 ni menyebut bahawa, dia kata Ibnu Umar, diriwayatkan hadis ini daripada Umar, yang mana Sayyidina Umar menyatakan, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi melarang melaksanakan solat selepas kita melaksanakan solat subuh, sehinggalah matahari naik. Nanti insya-Allah kita perincikan, tuan-tuan. Begitu juga selepas solat asar sehinggalah matahari terbenam. Itu hadis yang ke-52. Dan begitu juga hadis yang ke-53, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pun makna lebih kurang sama juga, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, dia ada kategorikan, ada 5 waktu yang dilarang oleh syarak berdasarkan hadis ini. Dan ada beberapa hadis yang lain disebut oleh ulama-ulama hadis. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i dikonklusikan ada 5 waktu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita melaksanakan sebahagian solat. Baik, 3 waktu ni, tuan-tuan, melibatkan waktu. Maksudnya waktu tertentu. Bila sampai waktu tu, itu 3 ni tak boleh laksanakan solat. Dan 2 lagi, dia bukan sahaja terikat pada waktu, tapi terikat pada perbuatan. Lepas kita laksanakan 2 perbuatan ini, tak boleh solat langsung pada sebahagian solat. Baik, 3 yang pertama yang melibatkan waktu. Pertama, ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, ketika mana matahari terbit sehinggalah matahari itu kadar panjang segalah. Apakah dalilnya? Kita lihat pada hadis yang ke-53. Dia kata hatta tartafi asy-syamsu, sehinggalah matahari terangkat. Kalau tatlu'u syamsu maksudnya terbit.
Tapi tartafi'a terangkat. Jadi ulama kata sehinggalah matahari tu naik, nampak bulat penuh tu. Ni. Jadi dia kata bagaimana kadar matahari yang mana kita boleh solat, yang mana apabila kita pacakkan galah, kita pacakkan lembing tu, matahari tu dia punya lebih sama tinggi lah. Contoh, kita berdiri kat tanah lapang. Tanah lapang kat bawah ni tuan-tuan, matahari terbit kat sana. Sana terbit. Kan? Mana? Sini. Lupa. Whatever lah. Ya, terbit sana. Tenggelam sini. Kita pergi tanah lapang sana. Kita pun pacak. Ya. Terbit sini. Lupa lah. Terbit sini. Dia tengok. Apabila dia naik itu tuan-tuan, bulat dia tu, dia punya sama tinggi dengan lembing. Apabila sampai macam tu, maksudnya dah bolehlah start solat duha. Jadi payah tuan-tuan, ada lembing ke zaman sekarang ni. Kata lembing, keris pun tak ada. Jangan kata keris, ustaz ada pisau potong sayur ada lah ustaz. Ya, habis macam mana ustaz? Senang saja. Ya, dalam kitab Taqrirat Sadidah dan begitu juga dalam kitab Fiqh Manhaji, dia kata ikut kadar kiraan para ulama, dia kata satu kadar lembing iaitu 4 minit. Satu lembing darajat dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, dia kata lebih kurang dalam 15 ke 16 minit selepas matahari terbit. Sini syuruk berapa? 7.28. Lebih kurang macam itulah. 7.28 campur 16 minit. Itu maksudnya tambah 16 minit tuan-tuan, bermaksud matahari sudah meninggi sama panjang segalah ataupun satu lembing tuan-tuan. Itu lembing ataupun kadar lembing pada zaman Nabi SAW. Itu lembing hulu balang Arab. Kita tak tahu lembing hulu balang Melayu, tak tahu macam mana. Mungkin lagi panjang ke lagi pendek, kita tak tahulah kan. Jadi kita ikut seperti mana yang diijtihadkan oleh para ulama-ulama masyarakat Arab ketika itu. Dia kata kadar satu lembing itu lebih kurang dalam 16 minit ataupun 15 minit. Contoh kalau kita 78, maksudnya 7.45 dah boleh solat dah. Nak ambil pendekatan lebih hati-hati, tunggu sampai pukul 8 ke ataupun lebih ke 5 minit, lebih bagus. Waktu duha yang paling afdal, yang seperti mana dilaksanakan oleh Nabi SAW pada waktu pagi ketika matahari sudah mula panas. Itu paling afdal. Itu waktu yang selalu Nabi SAW lakukan. Agak-agak apa tuan-tuan? Lebih kurang dalam 9.30 pukul 10 macam itulah. Itu waktu yang paling afdal. Ya. Tapi dia kata ustaz nak tunggu pukul 10 payah. Saya lepas kuliah subuh tu pukul 8 terus main. Boleh tak? Boleh, no problem. Asalkan masih lagi tidak termasuk pada waktu yang diharamkan. Jadi Nabi kata selepas matahari terbit sehinggalah terangkat, tartafi', terangkat itu pada kadar satu galah. Maksudnya nampak bulat matahari penuh tu. Baik, waktu yang kedua ketika mana? Ketika matahari tegak sebelum dia tergelincir, iaitu sebelum zuhur masuk. Zuhur masuk 1.28, lebih kurang 2-3 minit sebelum masuk zuhur. Jadi itu waktu yang tertegak, boleh dikatakan sangat-sangat sekejap. Ya, tak mungkin kalau kita nak solat pada waktu itu kalau memang kita betul-betul niat nak melaksanakan pada waktu itu. Yang ini paling famous dilakukan oleh masyarakat Majusi. Majusi kalau dia tunggu betul-betul tegak, time itulah dia sembah api dia. Masyarakat Majusi ni tuan-tuan masih ada dekat belah Parsi sana, terutama belah Iran. Dia jaga api, dia ada gua dia, dia jaga api dia. Pelik, tapi Tuhan jaga kita. Tapi dia yang jaga Tuhan tuan-tuan. Nak kena jaga api tu, tak boleh padam dan sebagainya. Ada hujan kena tutup lah dan sebagainya, kena angin. Very sensitif. Nak kena jaga api tu kan payah nak jaga Tuhan ni. Tuhan yang jaga kita. Sebab itulah faktor utama antara sahabat Nabi SAW, namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia pun fikir apa salah aku sembah api ni. Orang duk sibuk jaga, ada hulu balang kena jaga, letak kayu 24 jam. Tak boleh ada yang tidur. Pelik. Patut Tuhan jaga kita. Itu yang dia pergi mengembara sampailah bertemu Islam dekat Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang kedua. Ada tapi tak disebut dalam kitab Umdatul Ahkam. Ada sebut pada hadis yang lain yang mana Nabi SAW dia kata, ada hadis yang lain dia kata Nabi SAW nahana Rasulullah SAW an nusalliya hina yaqumu qa'imu dhahirah.
Ada hadis, memang hadis tak masuk. Sebab apa dia tak masuk dalam riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi ada riwayat yang sahih yang lain. Maksudnya ada larangan Nabi ketika matahari tertegak tak boleh. Kita start boleh solat ketika mana matahari tergelincir di sebelah barat. Maksudnya ada bayang-bayang pada sebelah timur. Jadi itu waktu yang kedua. Dan waktu yang ketiga, ketika mana matahari dah mula terbenam, dah start terbenam, lebih kurang suku sikit macam tu, dan matahari dia tak terang, langit tak terang, tapi start dah kekuning-kuningan. Biasa ni tuan-tuan, dalam kitab fiqh macam mana kita nak kenal? Kalau pergi kat lereng bukit, kita nampak di celah-celah tu ada matahari dan bukit-bukit tu jadi kuning, ataupun sekelilingnya terpancar warna kuning, itu start dah tak boleh melaksanakan solat. Berdasarkan hadis yang mana disebutkan 53, hatta taghiba syams, sehinggalah matahari ghaib, hilang ketika mana dia mula start. Dalam hadis kan hatta taghruba, ketika mana start dia mula tenggelam. Jadi apabila bulat dia tu sudah mula tenggelam, nampak kekuning-kuningan, waktu itu diharamkan oleh syarak untuk kita melaksanakan solat. Jadi ini memang dilarang oleh syarak. Itu 3 waktu yang melibatkan waktu. Dan 2 waktu lagi, iaitu melibatkan perbuatan. Perbuatan apa maksudnya? Iaitu selepas solat subuh. Selepas solat subuh tak boleh solat. Contohnya lah, subuh masuk 6-10 minit, dia selagi mana tak solat subuh, kita boleh solat apa saja, tak ada masalah. Nak solat sunat ke, nak solat sunat mutlak ke, nak solat sunat hajat ke, nak solat sunat istikharah ke, tak ada masalah selagi mana tak solat subuh. Katakanlah kita ni tak berjemaah kat masjid, katakanlah ataupun ada kaum ibu dia tak boleh pergi masjid, dia sembahyang kat rumah, masuk subuh 6-10 minit, tapi dia sengaja tak solat awal waktu. Dia kata okey, syuruk pukul 7 suku, aku nak solat pukul 7 lah. Selagi mana tak solat subuh, selagi tu dia boleh solat. Apa-apa solat pun tak ada masalah. Once bila dia dah solat subuh, tak boleh lagi dia melaksanakan solat, kecuali ada waktu-waktu yang ada solat-solat yang tertentu. InsyaAllah kita akan bincang selepas ini. Dan yang terakhir, yang melibatkan perbuatan yang diharamkan solat, iaitu selepas solat asar. Contoh, ada orang asar masuk 4.45, selagi mana dia tak solat asar, solatlah, nak solat qabliyah ke, ba'diyah ke, tahiyat ke, istikharah ke, solat sunat hajat ke, solatlah, tak ada masalah, apa saja solat. Katakanlah dia solat asar pukul 6, tapi jangan buat pula. Kalau kata boleh solat pukul 6, jangan macam tu. Kata contoh, dia kata nak solat pukul 6, selagi mana tak solat asar, dia bebas untuk melaksanakan solat. Tapi once bila dah solat asar, dah tak boleh lagi dah. Ini 5 waktu yang diharamkan berdasarkan syarak, berdasarkan hadis Nabi SAW. Daripada hadis itulah ulama kumpulkan ini 5 waktu. Ini kita jangan laksanakan. Baik, of course dalam bab ini tuan-tuan ada khilaf di kalangan para ulama, apakah jenis solat yang boleh dilaksanakan dan apakah yang solat yang tidak boleh dilaksanakan tuan-tuan. Menurut mazhab Syafi'i, ada solat yang boleh buat dan ada yang tak boleh buat ketika waktu ini. Dan ada juga mazhab, terutama mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, dia kata apa-apa solat pun tak boleh, kecuali solat qada. Kecuali solat qada. Boleh katakan jumhur ulama mengatakan pada waktu-waktu yang haram ini boleh dilaksanakan solat qada yang wajib ataupun solat qada yang sunat. Contoh, kita dah biasa buat qabliyah ba'diyah, tiba-tiba kita tertinggal disebabkan keuzuran, kita nak qada, boleh qada pada waktu-waktu yang diharamkan syarak. Itu boleh dikatakan majoriti mazhab. Tetapi dalam bukan yang melibatkan qada, sama ada yang wajib ataupun sunat, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang paling ketat mazhab Hambali dengan Hanafi kata tak boleh langsung apa-apa solat sekalipun. Tetapi mazhab Syafi'i dia ada perincian, iaitu ada perinciannya. Dengar baik-baik. Pertama, salat yang dinamakan sababun mutaakhirun, salawat zati as-sabab al-mutaakhir, iaitu sebab-sebab yang datang kemudian, dan ada sebab mutaqaddim, sebab yang datang terdahulu.
Ya, nak faham? Kita dengar baik-baik. Okey, kita sebutkan apakah ini maksudkan dengan sebab terdahulu, iaitu solat sunat yang mempunyai sebab terdahulu. Dengar baik-baik. Sebab terdahulu tu, sebab tu datang sebelum kita solat. Sebagai contoh, kita masuk dalam masjid ataupun dalam surau wakaf, ya. Masuk dalam masjid, masuk dalam surau, maksudnya sebab kita solat dah berlaku sebelum kita solat. Jadi sebab dah datang awal, kita masuk masjid, kita masuk surau, tak kisah dilakukan pada waktu-waktu sedemikian. Ya, nampak tak? Nampak sebab terkemudian, sebab terdahulu. Kenapa terdahulu? Datang sebab awal sebelum kita solat. Kita solat selepas kita masuk ke masjid, maksudnya sebab datang awal. Dan yang lain, solat sunat, wuduk. Ya, wuduk kan? Kalau hadis kita belajar dalam Umdatul Ahkam, Nabi kata siapa lepas berwuduk solat dalam keadaan khusyuk, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Maksudnya tak kira lah, kita berwuduk, lepas berwuduk kita disunatkan solat. Jadi berwuduk ni adalah sebab terdahulu. Didatang dulu. Jadi disebabkan solat wuduk ini, kita berwuduk dahulu, maka kita disunatkan solat sunat 2 rakaat, maka boleh dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan, no problem. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Dan yang lain tuan-tuan, ya, yang dibolehkan iaitu sebab terawal, disebabkan katakanlah kita nak solat gerhana matahari, pun boleh juga pada waktu-waktu yang diharamkan, katakanlah, ataupun gerhana bulan pada waktu-waktu yang diharamkan. Pasal apa? Sebab gerhana tu datang dulu. Sebab terdahulu. Kemudian sebab datang terdahulu barulah kita solat sunat. Mana ada kita solat sunat dulu kemudian datang matahari gerhana? Tak ada. Ini yang dibolehkan, iaitu solat sunat yang ada pada waktu-waktu yang terawal ataupun terdahulu. Dan begitu juga solat jenazah. Solat jenazah kan fardu kifayah. Tapi ya, apabila ada yang buat, seorang yang buat, ialah jadi sunat. Pun boleh buat pada waktu-waktu yang diharamkan. Pasal apa? Sebabnya datang terdahulu. Ya, orang meninggal dulu kan? Orang meninggal dulu baru kita solat sunat. Mana ada orang buat solat jenazah dulu baru kita, haji nak meninggal bila? Kita sembahyang jenazah sekarang. Mana ada? Tak ada. Betul tak? Ya, bila agak-agak bila meninggal? Ya, besok okey, kita sembahyang jenazah sekarang. Mana ada? Mesti tunggu orang meninggal dulu bawa solat jenazah. Jadi sebab terdahulu. Dan yang solat-solat yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i iaitu sababun mutaakhir, iaitu sebab yang datang kemudian. Kita solat dulu, sebab baru datang. Sebagai contoh, solat sunat hajat. Solat sunat hajat apa? Bila kita disunatkan berdoa selepas bila solat sunat kan, solat sunat hajat kan, solat sunat hajat, selepas solat sunat hajat digalakkan berdoa. Betul tak? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, siapa berhajat solat 2 rakaat, lepas tu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu definisi yang disebut solat hajat. Maksudnya lepas solat sunat kita berdoa. Jadi kita minta hajat bila? Sebelum ke selepas? Selepas solat sunat. Jadi sebabnya datang kemudian. Sebabnya datang kemudian, maka dia ini solat yang datang kemudian, dia tidak boleh melaksanakan pada waktu-waktu yang diharamkan. Dan antara lain solat yang ada sebab yang terkemudian, iaitu solat sunat istikharah. Solat istikharah pun lebih kurang juga macam solat sunat hajat, iaitu kita istikharah nak minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat sunat 2 rakaat, sebab datang kemudian, barulah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun tak boleh juga. Dan antara lain yang solat ada sebab terkemudian, solat sunat safar ataupun solat sunat musafir. Disunatkan sebelum musafir kita solat 2 rakaat dekat rumah dahulu. Jadi dalam sunnah sebelum musafir solat sunat. Maksudnya kita solat sunat dulu, sebab datang kemudian, iaitu musafir kemudian. Mana ada musafir dulu baru solat sunat? Tidak. Solat sunat dulu barulah solat musafir, barulah musafir. Jadi sebab datang kemudian, maka solat macam ni tidak dibenarkan untuk dilakukan pada waktu-waktu yang haram.
Dan satu lagi tuan-tuan, ya, yang tak dibenarkan oleh syarak yang biasa orang buat. Biasa saya tegur, saya pergi umrah ya beberapa kali alhamdulillah. Dan begitu juga masa pergi haji tahun lepas, saya banyak tegur jemaah yang nak buat umrah selepas asar. Selepas asar saja tuan-tuan, dia pergi dekat Tan'im ataupun pergi Ja'ranah ataupun pergi mana-mana tanah halal. Saya pesan pada kawan-kawan ataupun jemaah, dia kata siapa yang pergi nak buat umrah pada waktu asar, ya, ketika tu jangan buat solat sunat ihram, tak boleh. Sebab apa? Solat sunat ihram termasuk solat sunat sabab mutaakhir, iaitu sebab terkemudian. Ya, dan salah faham banyak yang berlaku tuan-tuan dalam masyarakat kita. Dia fikir apa? Dia ihram dulu, dia niat ihram barulah dia solat sunat. Salah. Ikut sunnah Nabi SAW disebut dalam kitab fiqh, solat sunat dulu. Solat sunat dulu barulah kita niat ihram. Barulah pakai ihram. Itu yang sebenarnya. Jadi solat sunat ihram ni sebab terkemudian, bukan terdahulu. Jadi dia masuk kategori sebab terkemudian, dia tidak boleh melaksanakan pada waktu-waktu yang diharamkan. Jadi saya kata siapa yang pergi Tan'im nak umrah, jangan solat sunat ihram, tak boleh, dilarang oleh syarak. Sebab apa? Dia sebab mutaakhir. Tapi kalau nak masuk masjid Tan'im, nak solat tahiyatul masjid, no problem, tak ada masalah. Sebab apa? Dia sebab terdahulu, kita masuk masjid dahulu. Tu. Ya, betul ke ustaz? Tak percaya? Ada yang tak percaya. Saya kata, habis kita buka kitab. Buka kitab, mana-mana kitab sebut benda yang sama juga. Yang paling senang tuan-tuan, buka kitab Taqrirat Sadidah. Dia kata antara solat-solat sebab mutaakhir yang terkemudian, yang tak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan, dia kata solat sunat ihram. Siapa tak percaya boleh tengok. Siapa yang reti bahasa Arab boleh tengok buku dalam bentuk PDF. Bentuk manual pun ada kat rumah tuan-tuan. Dan banyak lagi saya boleh tunjukkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i mengatakan bahawa solat sunat ihram salah satu daripada solat yang dilarang pada waktu-waktu yang diharamkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang nak berumrah selepas asar, no problem, tak ada masalah. Cuma kita yang sudah ada ilmu pengetahuan, ingat-ingat bila sampai dekat Masjid Tan'im, solat sunat tahiyat. Lepas tu jangan kita niat untuk melaksanakan solat sunat ihram. Pasal apa? Tak boleh. Dan lepas ni kalau pergi umrah tuan-tuan, sebelum kita niat ihram, solat sunat dahulu. Itu yang sunnah. Lepas solat sunat ihram, barulah kita berniat ihram ataupun pakai ihram. Jadi ustaz, saya siang-siang dah pakai ihram, macam mana? No problem, tak ada masalah. Daripada hotel lah pakai. Maksudnya, katakanlah kita nak pergi umrah pada waktu zuhur, pergi Tan'im, ya, dengan kain ihram sekali. Sampai-sampai dekat Masjid Tan'im, kita solat tahiyatul masjid. Kemudian kita solat sunat ihram. Lepas solat sunat ihram, kita terus niat dalam hati kita, kita niat umrah, maksudnya ihram lah. Itu yang betul, itu yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita niat dahulu, kemudian baru kita solat sunat, itu tak bertepatan dengan sunnah, tak dapat fadilatnya. Itu sahaja. Tak adalah salah, tak adalah haram. Tapi kita nak kata dalam bentuk piawaian yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, macam itulah rupa dia. Ya, dalam hal ini mazhab Syafi'i dan Maliki dia ada keringanan sikit. Ada waktu-waktu yang dibenarkan dan ada jenis solat yang tidak dibenarkan pada waktu-waktu yang diharamkan. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Syafi'i yang tak dibenarkan solat pada waktu-waktu yang diharamkan, iaitu solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni tak ada sebab, tak ada waktu, bila-bila boleh buat tuan-tuan. Dia tak ada, kalau yang bukan mutlak, sahaja aku solat sunat qabliyah, ya, zuhur, sahaja aku solat ba'diyah, isyak. Itu bukan mutlak, dia ada penentuan. Mutlak ni umum, tak ada waktu yang tertentu dan tidak ada spesifik nama. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat, itu namanya solat mutlak dan dibolehkan. Contohlah kita dah kata rajin sangatlah, ya, pukul 8 dah sampai pukul 9 kita dah solat duha sebanyak 8 rakaat ataupun 12 rakaat, dah tak ada solat lagi nak buat dah. Nak rajin sangat nak solat, kita pun solat sunat mutlak lagi. Boleh, tak ada masalah. Tapi solat sunat mutlak tidak dibenarkan pada waktu-waktu yang diharamkan. Itu 5 spesifik yang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, jadi kena beringat.
Terutama ni yang kita ni selalu pergi umrah, alhamdulillah. Zaman dulu nak pergi umrah payah. Zaman sekarang senang, kita ada rezeki murah, ya, ada duit boleh simpan, ya. Tak lama lagi dapat BRIM tuan-tuan, pergi umrah. Jangan beli lain pula, kan? Ya, dapat BRIM tu pergi umrah, insya-Allah rezeki. Nak pergi buat umrah bila-bila masa tak apa, tapi dengan syarat sunat ihram kena jaga betul-betul. Ustaz kata apa? Waktu asar ni tak boleh solat sunat ihram. Kita nak dapat pahala, last-last tak dapat pahala, dapat dosa. Pasal apa? Dalam mazhab Syafi'i dan majoriti ulama mengatakan larangan Nabi ni larangan yang menunjukkan pengharaman. Maksudnya kalau kita buat solat sunat ihram pada waktu asar, kita melakukan dosa. Kalau kita ada ilmu. Tapi sebelum ni, ustaz saya tak ada ilmu, tak tahu. Malam ni datang dengan ceramah Umdatul Ahkam baru saya tahu. Itu tak apalah. Ya, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda yang kita tak tahu. Cuma bila dah tahu, tuan-tuan, kasih peringatan kepada kita sendiri, ahli keluarga dan kawan-kawan. Kalau mutawif lupa, cakap dengan dia, ustaz saya pesan, dia kirim salam. Ya, dia kirim salam, dia kata tak boleh salat sunat ihram pada waktu asar ataupun pada waktu-waktu yang diharamkan. Tak percaya, buka kitab Takrirat Sadidah, sebut nama kitab sekali. Dalam mutawif angkat tangan, saya tak nak jadi mutawif, tuan jadi mutawif lah. Ya. Maksudnya dia surrender lah, tuan-tuan. Kadang-kadang mutawif pun saya tak nafikan. Mutawif ni tak semua ialah nak kata saya ni berilmu, tidak. Saya pun ilmu tak tinggi. Maksudnya mutawif pun ada kelebihan, ada bab-bab yang dia mahir. Ya, ada mutawif tu cerita pasal sejarah, selok-belok sejarah Madinah, Mekah, memang perfect. Saya pun dengar tercengang, kagum betul, fakta tepat. Tapi kadang-kadang bab fiqh dia tak tahu sangat. Itu biasalah tu, kekurangan. Jangan kita pegang sangat pada semua kata mutawif. Bukan maksud mutawif tu jahil, tidak. Masing-masing ada kekurangan. Saya pun ada kekurangan juga, tuan-tuan. Mungkin bab ni boleh, tapi bab cerita benda-benda yang tinggi-tinggi saya pun surrender juga. Saya bab ngaji fiqh ni boleh lah, tapi suruh ngajar akidah, suruh ngajar tasawuf, saya surrender. Saya kata nak tanya bab akidah, okey, WhatsApp ustaz ni, dia mahir. Macam tu. Jadi kena peringat, tuan-tuan, kena peringat betul-betul. Dan yang kalau kita lihat ni, tuan-tuan, pada waktu-waktu yang diharamkan ini, ada satu tempat yang dikhususkan, dibenarkan oleh para ulama, iaitu di Tanah Haram. Tanah Haram Mekah. Ya, Tanah Haram iaitu border yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, boleh belaka nak solat apa-apa solat sekalipun pada waktu-waktu haram dibenarkan. Baik, kita bagi laluan azan dulu, insya-Allah. على الفلاح.
Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit ya tentang perihal waktu-waktu yang diharamkan salat, tentang tempat dekat haram Mekah no problem. Madinah tak boleh. Sebab apa larangan ini berlaku dekat Madinah? Nabi larang sahabat untuk solat pada waktu-waktu yang diharamkan ketika di Madinah. Maksudnya tak boleh buat kat Madinah. Dekat Mekah dibenarkan. Ada perbincangan ulama, macam-macam dalil lah. Ada macam-macam dalil, ada petunjuk yang mana kalau kita lihat panjang nak cerita. Selagi mana dalam border yang Nabi tunjukkan tu, itu tak apa. Dan sebab itu kita nak pergi buat umrah dekat Tan'im tak boleh, dekat Ji'ranah tak boleh, ataupun beberapa tempat, ataupun dekat Hudaibiyah. Tempat-tempat yang 5 tempat tanah haram yang biasa orang pergi buat ihram tu, itu dah berada di tanah halal. Tan'im, Ji'ranah, Hudaibiyah, ada beberapa lagi tempat, 2-3 tempat. Itu tempat tanah halal nama dia. Tanah halal tak boleh. Lepas Hudaibiyah masuk border tu, boleh nak solat apa sahaja. Tak kisahlah solat hajat ke, solat istikharah ataupun solat sunat safar, apa sahaja, tidak terikat pada 5 waktu yang diharamkan oleh syarak. Jadi satu lagi yang seperti mana kita sebut, waktu-waktu haram ini boleh dilaksanakan solat qada, sama ada qada fardu ataupun qada sunat. Seperti mana Nabi pernah qada ba'diyah zuhur selepas waktu asar. Sebab apa? Terlalu sibuk melayani tetamu selepas solat zuhur. Ummu Salamah tanya Rasulullah, tuan solat pada waktu ini? Nabi kata, aku tak sempat untuk laksanakan selepas solat zuhur. Kenapa? Tetamu ramai datang, sibuk melayani tetamu. Dan ada berlaku pada kawan saya, pernah berlaku. Dia semayang kat surau tempat dia. Lepas solat asar, tuan-tuan, dia teringat dia pernah tertinggal solat. Zaman dulu lah, tak tahu bila kan dia teringat. Ada satu waktu solat dia tertinggal. Lepas solat asar, tuan-tuan, dia pergi kat belakang sana. Dia pergi solat qada kat belakang sana. Tuan-tuan, ketika jemaah masih lagi berada dekat situ, semua duk tengok. Pelik, pandang dengan pandangan yang sinis. Lepas tu kecoh kata, ustaz ni mengajar ajaran sesat. Ya, ada ke nama je ustaz tapi otak miring? Contoh itu saya tambah, tuan-tuan. Tak ada kata lah. Ya, nama je ustaz tapi lepas solat asar pergi sembahyang sunat. Mana ada ustaz jenis apa kat ini? Kecoh. Terpaksa lah dia buat kuliah, kena terangkan. Lala dia jumpa saya, dia kata, aku kecewa betul lah dengan masyarakat ni. Ada ke dituduh macam tu? Aku solat qada lepas solat asar, dia kata aku ni menyeleweng, tak ada ilmu, dia kata. Saya pun balas balik, engkau pergi bangang apa pasal? Saya memang rapat di sekolah menengah lagi, tingkatan 1 sampai pergi Mesir, tuan-tuan. Ya, yang engkau ni bangang sangat apa pasal? Apa bangang pula? Kau pergi buat depan jemaah apa pasal? Nak qada balik rumah. Masyarakat ramai yang tak tahu, bagi keuzuran pada mereka. Jadi macam mana timbulnya sangka buruk? Sebab salah dia sendirilah. Melainkan kalau masyarakat tu memang orang berilmu. Lainlah kalau memang jemaah tu ustaz belaka, tuan-tuan. Kalau jemaah tu ustaz belaka, saya pun tak nak ceramah kat sini. Betul tak? Ya, tak boleh nak goreng. Depan ustaz nak goreng, silap kena lah. Betul tak? Tapi tak adalah saya ni suka goreng, tak ada. No, insya-Allah. Saya suka ikut fakta. Dia kata, lain kali kalau boleh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak qada boleh, tapi kat rumah, tuan-tuan. Jangan nampak masyarakat pasal apa kalau kita salah buat, orang tak faham, timbul pula nanti fitnah yang boleh mencalar reputasi kita. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, handset diambil. Ya, lalas kita punya solat tu, waktu solat kita lepas asar tu sampai kat kutub selatan. Boleh sampai sekejap masa saja, tuan-tuan. Bukan benda yang ambil masa panjang, tersebar luas. Lalas kita malu satu dunia. Elakkan fitnah macam tu. Dan antara waktu yang diharamkan salat ketika khutbah Jumaat, kecuali salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, siapa lambat datang, dia solat 2 rakaat dalam keadaan yang seringan mungkin. Jangan baca surah panjang-panjang, jangan zikir panjang-panjang, dan jangan baca doa, baca seringkas mungkin.
Baca sunat yang dituntutkan sahaja. Lepas Fatihah baca surah pendek kuliah ataupun qul huwallah saja. Jangan baca surah Sabbihis pula. Ya. Kalau sujud tu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali saja, jangan 4 kali 7 kali. Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali saja, jangan lebih. Kalau kita tahiyat akhir, baca tahiyat akhir saja, tak payah doa, baca doa selepas itu disunatkan. Ya. Dan haram, selain itu haram. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita dah masuk ke masjid, imam tengah khatib, kita solat sunat tahiyatul masjid saja. Tak boleh niat solat qabliyah zuhur, tak boleh. Haram di sisi mazhab Syafi'i. Dan ketika mana iqamah berkumandang, ketika Bilal Allahu Akbar, kita pun solat sunat tahiyatul masjid, hukumnya makruh di sisi para ulama. Ada sebagian ulama kata haram. Kecuali kita dah start solat Allahu Akbar, tengah baca Fatihah, tiba-tiba Bilal qamat. Allahu Akbar. Ada 2 keadaan. Ya, jikalau kita yakini tidak melepasi ataupun tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka kita diharuskan untuk meneruskan. Tetapi kalau kita rasa kalau kita teruskan solat sunat ini, kita tertinggal fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka disunat berhenti. Kalau aku sambung ni, habis ni, aku mungkin bertakbiratul ihram ketika mana imam dah baca surah, iaitu surah kedua, bukan Fatihah, maka kita tertinggal fadilat. Kan kita digalakkan 40 hari kalau tak tinggal takbiratul bersama imam, kita bebas daripada penyakit nifaq. Betul tak? Dalam hadis. Jadi kita digesa supaya jangan tinggal fadilat bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau rasa-rasa kalau solat sunat itu diteruskan, kita akan hilang fadilat itu, digalakkan kita berhenti. Tak apa, tak salah. Tapi rasa boleh ni. Ya, contohnya lah kita dah masuk rakaat kedua, barulah Bilal qamat. Tak apa, teruskan. Pasal apa? Cepat-cepat sikit, kita boleh sempat lagi nak kejar. Ya. Jadi tengok keadaan macam mana. Tengok keadaan, dan jangan pula kita tengok imam bila dah berdiri kita solat, tak boleh. Itu pun tak boleh. Dan zaman sekarang senang, tengok ada iqamah lagi 5 minit. Boleh lepas. Okey. Iqamah lagi seminit, jangan solat, tunggu berdiri je lah. Lebih baik. Pasal apa? Takut tertinggal. Lebih baik tertinggal solat sunat tahiyat ataupun qabliyah daripada tertinggal fadilat takbiratul ihram. Lagi besar pahala, tuan-tuan. Ya. Habis salat sayangnya kau datang lambat pasal lantak engkau lah pada muka. Tapi kalau tertinggal pasal lambat ke jalan jam, dapat pahala juga niat. Tapi nak buat terhalang, dapat pahala juga, insya-Allah Allah bagi. Ya. Baik, setakat itu saya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita baca 2 hadis, dan insya-Allah kita akan masuk bab fadilat solat berjemaah. Ya, ada banyak perbincangan yang boleh kita bincangkan, insya-Allah. Jadi seperti biasa, sebelum kita tutup majlis ini, mungkin ada soalan lah, 1-2 soalan. Ya. Ya, silakan Tuan Haji. Mana betul untuk memberhentikan solat? Tak mencukupi waktu. Macam mana? Berhenti immediate. Ya. Kita rasa boleh berhenti immediate. Kalau dapat buat rakaat pertama, contohnya lah, aku buat 1 rakaatnya lah, tahiyat, itu tak apa, boleh juga. Ataupun nak berhenti immediate boleh. Dan ulama kata ada cara nak memberhentikan solat yang kita dah lakukan. Contoh, kita datang ke masjid ataupun surau An-Naim, tengah solat zuhur 4 rakaat, kan? Solat bersendirian, tiba-tiba ada jemaah masuk solat berjemaah. Kata, aku solat bersendirian ni, rugi kalau aku solat tak join dia orang. Kita boleh batalkan, tapi dengan syarat kita buat 2 rakaat. Tak boleh batalkan immediately. Sebab apa? Solat fardu tak boleh batal sesuka hati. Jadi bila kita nak dapatkan fadilat macam tu, kita dah solat, jadi kita hentikan pada rakaat kedua. Dah masuk rakaat kedua, kita terus tahiyat akhir. Ya, cepat-cepat salam, terus masuk jemaah. Itu cara dia. Itu kalau solat fardu. Tapi kalau solat sunat, boleh diberhentikan bila-bila masa saja, tidak menjadi masalah. Apatah lagi bila dah dekat-dekat sangat, takut-takut Allahu Akbar, lepas tu imam dah start baca Fatihah, kita pun tertinggal fadilat, iaitu takbiratul ihram. Tapi solat fardu, dia kena lengkapkan sebanyak 2 rakaat. Bila dah 3 rakaat, kena lengkapkan sebanyak 4 rakaat. Bila 1 rakaat, dia kena lengkapkan 2 rakaat. Jadi solat sunat, maka barulah dia boleh batalkan untuk ikut jemaah yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Ada soalan lagi? Satu lagi? Ya, silakan.
Sama. Isyraq ada pendapat kalau Imam Ibnu Hajar kata Imam Ramli kata isyraq lain, duha lain. Kalau ikut Imam Ramli sama saja. Saya lupa dah antara Ibnu Hajar ada khilaf. Ya. Jadi pendapat Ibnu Hajar tak silap saya duha dengan isyraq sama. Menurut Imam Ramli pula kata isyraq lain duha lain. So boleh pilih mana-mana. Maksud isyraq tu bila dah terbit matahari kadar 1 lembing, terus solat sunat isyraq. Itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, dan ada kata tidak, sama saja. So boleh pilih mana-mana kita nak. Ya. Jadi yang kata isyraq tak ada, dia kata afdal untuk solat duha ketika mana matahari dah panas, dalam pukul 9.30 ke pukul 10 macam tu. Ataupun dia nak solat, dia boleh buat lagi bagus. Ya, bagi saya ambil pendapat yang ada solat isyraq dan ada duha. Lagi bagus, lagi banyak kita buat. Isyraq kita buat 2 rakaat, kemudian duha kita buat lagi, pun lagi bagus. Ataupun tak nak, sebagi saya isyraq tak ada, duha saja pun tak ada masalah. Kita harmonikan pendapat, wallahu alam. Tadi ada soalan satu lagi, last. Ke sama soalan? Ya, Datuk ya. Ya. Baik, ya. Menurut mutaakhir Syafi'iyah disunatkan tunggu habis azan. Dijawab afdal ya, afdal dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i boleh mengerjakan solat ketika azan, tidak menjadi masalah, tak haram. Ya, tidak haram mengerjakan solat ketika azan, no problem. Ini boleh katakan sepakat ulama. Tak ada ulama kata haram solat ketika azan, tidak. Ya, tapi yang lebih afdal seperti mana disebut oleh Imam Ibn Hajar, dia kata kita tunggu azan habis, jawab azan dulu. Pasal apa? Kita nak dapat dua-dua fadilat. Fadilat jawab azan dan fadilat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita solat ketika azan, kita dapat satu fadilat saja, iaitu fadilat tahiyatul masjid. So, boleh belaka. Tapi bagi saya, kita teruskan tradisi kita buat. Berdiri dulu, jawab azan. Dah jawab azan, barulah solat tahiyatul masjid ataupun qabliyah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, setakat itu saya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah silap, segala yang baik daripada Allah, ya, segala kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza man ila ghafartahu wal hamman ila farajtahu ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.